Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dikasihi, tapi belum sempat berkenalan dengan pengerusi majlis. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, saya. Nama saya Rahma. Saya sangat menantikan kehadiran Ustazah. Begitu juga muslimat yang lainnya. Terima kasih Puan Rahma, pengerusi majlis yang Masya Allah ya, subhanallah, boleh buat balik Kuala Lumpur. Bagus ya. Yang mulia, yang dihormati Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, Pegawai Daerah Raub, merangkap pengerusi majlis, pengerusi Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Yang dihormati Sahibus Samahah Tuan Muhammad Amin bin Abdul Muttalib, Qadi Daerah Raub. Yang dihormati yang berusaha Ustaz Saifuddin bin Abdul Sani, Imam Besar Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Yang dihormati Datin Nur Kamalisa, Datin Nur Kamalisa binti Razali, pengerusi Puspanita Daerah Raub, iaitu Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia. Para asatizah, angkat tangan ustazah-ustazah. Tak kisahlah ustazah tadika ke, sekolah rendah ke, kafa ke, sekolah menengah ke, ustazah kat rumah ke, dia ngajar suami je ustazah. Okey, boleh. Angkat tangan ustazah-ustazah. Ni yang mana ni? Yang mana satu? Yang ngajar suami. Mengajar diri sendiri, angkat tangan. Wah, Masya Allah ya, ustazah juga. Ibu-ibu, angkat tangan ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu wajah sentiasa berseri. Anak-anak dara. Angkat tangan elok-elok, duk tertib-tertib. Ustazah datang nak cari menantu. Okey, nenek-nenek. Masya Allah. Nenek sentiasa excited, bangga, teruja. Masya Allah, nenek zaman sekarang ya. Ustaz Saifuddin pun takut. Ya, Masya Allah. Siapa lagi tak sebut? Isteri-isteri. Ke duduk kat masjid dah lupa dah, ada suami. Seluruh para muslimah, anak-anak, puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sempurna majlis kita kalau kita tidak merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar saat ini para muslimah yang dikasihi sekalian, apa yang kita rasakan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada kita. Jadi mari sama-sama kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua ini bukan kebetulan, tapi sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa pada pagi ini insya-Allah baik ustazah maupun puan-puan insya-Allah mudah-mudahan mendapat kekuatan daripada silaturahim kita dan daripada raudhah ilmu yang kita berada pada pagi ini. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Tadi pengerusi majlis Puan Rahmah bagi pantun kan? Ya, Puan Rahmah dia tak tahu ustazah ni kaki pantun. Kan ustazah bagi syair lagi, pantun lagi. Jadi ustazah bagi pantun ya untuk orang Raub. Kasih bertaut dalam perahu, muslimat Raub, I love you.
Jangan jawab macam tu, kena bagi pantun. Dalam perahu yang tadi yang kasih bertaut tu, dalam perahu kasih terpisah, I love you muah muah muah. Okey, itu nanti tugas Puan Rahmah lah untuk jawab sekejap lagi insya-Allah. Para muslimah yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita berselawat terlebih dahulu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk agar mudah-mudahan jiwa kita lebih tenang dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama diberikan ilham, diberikan kebaikan oleh Allah dalam pertemuan kita, dalam perkongsian kita pada pagi ini. Jadi kita memang dah ada kumpulan marhaban. Masya-Allah, marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Ya, jadi kumpulan marhaban kena backup ustazah. Ya, kena backup ustazah. Ustazah ni tak berhenti bercakap entah berapa hari dah. Daripada Terengganu hari Rabu. Malam tu dakwah live kan di TV Hijrah, lepas tu ke Terengganu langsung. Malam tadi sampai di Raub pukul 3 pagi, alhamdulillah. Daripada Jertih. Sekejap sekarang nak terus ke Parit Buntar di Perak. Tak apa, anak-anak dah besar. Yang bawa ustazah pun anak-anak 3 orang. Ya, alhamdulillah. Jadi sama-sama insya-Allah boleh kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Saifuddin jangan risau walaupun Ustaz kata Ustaz sampai pukul 11 je. Tapi sebab Ustaz dah datang lewat, jadi Ustaz akan lajakkan. Ready semua? Tarik nafas. Senyum dengan orang sebelah. Okey. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. Masya Allah. Tengok kumpulan marhaban sambut. Tapi kita bagi key rendah sikit صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para muslimah, tuan-puan yang dikasihi sekalian, kita tahu tak tajuk pagi ni apa? Saya tak kisah Ustaz bagilah tajuk apa benda sekalipun, ya dalam perahu ke apa ke, saya datang juga dengar. Tahu ke tak tahu ni tajuk ni? Tahu. Apa dia tajuk dia, Kak? Siapa yang bagi tahu tajuk? Ustaz baru tadi. Jadi salin lah. Masya Allah, tabarakallah. Penting kita tahu tajuk yang kita nak bincang. Dan ustazah pun cuba supaya kita tidak lari daripada tajuk yang kita nak bincangkan. Ustaz minum air sekejap boleh? Tak sarapan lagi.
Tajuk kita ialah cabaran wanita salihah di akhir zaman. Sebelum Ustazah pergi lebih jauh kan, tuan-puan, cerita pasal cabaran wanita salihah, Ustazah nak memperkenalkan silaturahim dulu, perkenalkan diri supaya lebih dekat dengan tuan-puan sekalian. Manalah tahu ada yang rupanya dua pupu Ustazah ke kan, ya? Mana tahu tentang saudara ada kat sini. Kalau saudara tolong duduk depan, duduk sebelah-sebelah, okey? Jadi Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Ustazah ni namanya Nur Hafizah. Ya, berasal daripada Kampung Kuala Jempol. Kat mana Jempol tu? Kek Pilah, Kek Bahau. Ya, betul Kikir, Jambatan Bosi. Ya, di Negeri Sembilan. Anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Ayah Ustazah tu Ustaz, mak tu Ustazah. Dan semua 6 adik-beradik, tak ada bidang lain, semua bidang agama. Jadi semuanya dipanggil Ustazah, 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 Ustaz, Ustazah, Ustazah. 6 orang. Ya. Ustazah mendapat pengajian awal di sekolah menengah, sekolah rendah dulu, sekolah tadika dulu, ya. Tadika Kemas. Ya, nama cikgu Ustazah Cikgu Asmaradana. Jadi sebab ingat pasal namanya, Masya Allah, ya, Asmaradana. Cikgu Tadika. Semoga Allah mengangkat darjatmu, wahai Cikgu Asmaradana. Sebab cikgu tu mengajar Ustazah membaca dan menulis. Kemudian bersekolah dekat sekolah rendah kebangsaan Jempol. Ada tak yang sama sekolah dengan Ustazah? Angkat tangan. Duduk depan. Ada tak? Semua tak ngaku. Kemudian sekolah menengah agama Persekutuan Labu sampai tingkatan 2 saja. Lepas tu Abah bawa keluar. Abah suruh sekolah dengan Abah dekat sekolah menengah agama Serting Ulu. Tu dah dekat dah dengan Pahang tu, dekat dengan Pelangai Pahang dah tu. Ya, sama sekolah. Duduk depan. Oh, dekat dengan sekolah, okey. Kemudian pindah sekolah lagi lepas SRP ke Ma'had Ahmadi Gemencih. Akak tulis apa, Kak? Akak tulis nama sekolah Ustazah. Masya Allah, nanti saya bagi hadiah. Ini betul-betul tekun. Kita tak start ceramah lagi, ini baru ta'aruf. Boleh letak pen. Ya, ke lukis gambar Ustazah. Aduh, subhanallah, baiknya orang Raub. Patutlah kasih bertaut dalam perahu. Orang Raut, I love you. Kemudian Ustazah bersekolah di Ma'had Ahmadi Gemencih. Ini memang mengkhususkan dalam bahasa Arab. Itu adalah cita-cita arwah Abah, nak anak dia pandai bahasa Arab. Ya. Dan arwah Abah juga yang telah buat karangan. Karangan yang dihantar ke Kementerian Pelajaran. Jangan cakap kat Kementerian Pelajaran. Ayah Ustazah yang buat karangan tu. Semasa interview untuk permohonan pelajar melanjutkan pelajaran ke negara Jordan ataupun Morocco. Dan karangan itu telah diterima. Ustazah telah dipanggil interview untuk menjelaskan karangan tersebut. Masya Allah, ya. Jadi belajar dengan Abah sehari apa benda yang Abah tulis tu. Sebab nanti Ustazah yang kena jawab. Alhamdulillah dapat jawab dan dapat melanjutkan pelajaran ke Yarmouk University. Siapa yang tulis elok, bukan Yarmouk. Yarmouk University Irbid Jordan, dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam sesuai harapan dan cita-cita daripada ibu bapa Ustazah sendiri. Ya, alhamdulillah. Balik semula ke Malaysia tahun 1998. Oh, tak boleh tunggu dah, ada orang nak kahwin. Ya, tahun 1998. Lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satu jodoh pertemuan dengan seorang jejaka dari Kota Baru, Kelantan. Dalam list yang nak meminang Ustazah, orang Raub tak ada. Ya. Jadi perkahwinan dengan Dr. Azhar daripada Kota Baru, Kelantan telah Allah kurniakan seramai 7 orang cahaya mata. Ya, alhamdulillah. Dan Ustazah, kalau orang tanya sekarang anak berapa orang, saya jawab 9. Sebab campur 2 orang menantu.
Bagi kami suami isteri, anak menantu tu macam anak sendiri. Kira semua. Anak berapa? 9. 2 lagi menantu. Dan insya-Allah mudah-mudahan ya dimudahkan Allah menjelang bulan 2 tahun depan bergelar, tak naklah nenek. Ya, memang bergelar nenek pun insya-Allah, tapi ustazah nak suruh panggil lain lah. Kalau orang Merauke panggil apa? Wan. Tak naklah Wan. Opa. Tak payahlah, ustazah kata panggil Oma. Nampak macam Korea sikit. Alhamdulillah berkhidmat selama lebih kurang tuan-puan 23 tahun sebagai pensyarah dan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, dan dengan berat hati telah bersara pilihan pada 2 Mei 2022 baru-baru ini. Berat hati sangat nak tinggalkan perkhidmatan ya, tapi ustazah fikir ada banyak perkara-perkara urusan dan tanggungjawab, jadi istikharah buat pilihan, maka ustazah memutuskan bersara awal. Anak-anak fikir mesti Umi takkan sibuk dah bila bersara. Semua orang fikir macam tu, tapi masya-Allah dah 3-4 hari dah ya tak balik rumah. Sahabat-sahabat, para muslimah yang sangat ustazah sayangi dan hormati. Baik, kita mulakan ya. Bolehlah pegang pen, keluar buku ke apa benda yang patut ya nak tulis, nak catat insya-Allah. Kita bercakap tentang tajuk cabaran wanita salihah di akhir zaman. Andai kata ada orang tanya ustazah, kalau saya hidup 50 tahun yang dulu, ada cabaran tak? Macam mana nak jawab? Ada. Kalau lagi 50 tahun, ada. Kalau dulu 100 tahun dulu, orang yang dulu hidup 100 tahun dulu, ataupun zaman mat kilau, ada tak minah kilaunya? Ada. Cuma tak diangkat. Mesti di sebelah, di sisi mat kilau ada. Pandai je ustazah ni kan. Maknanya ada jasa, ada sumbangan seorang wanita. Kita sebutlah nama Datuk Bahaman lah, apalah segala. Apakah tidak ada wanita dalam kehidupan mereka? Pasti ada. Apakah mereka tidak takut suami mereka berjuang untuk kemerdekaan? Pasti ada kebimbangan. Jadi tak salah kan kalau saya kata di sebalik mat kilau ada minah kilaunya. Mesti ada. Maknanya apa dia tuan-puan sekalian? Kalau sebut tentang cabaran, di mana-mana juga ada cabaran. Cuma mungkin cabaran itu berbeza-beza daripada 1 tahun, 1 fasa, 1 abad kepada abad yang lain. Kita panggil sebagai cabaran, kita panggil sebagai ujian, kita panggil sebagai amanah, kita panggil sebagai cobaan. Semua itu adalah perkara yang menuntut kesedaran, keinsafan, persediaan dan kefahaman daripada kita semua. Ustazah ingin membacakan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang menjelaskan sahabat-sahabat sekalian tentang kehidupan yang penuh dengan cabaran. Maksud dia apa dia? Kita tak nak jadi orang yang mengeluh. Zaman sekarang. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Semua orang yang hidup di zamannya akan bercakap macam tu zaman sekarang, sebab dia hidup zaman tu. Kita bukan dilahirkan untuk mengeluh, para muslimah sekalian. Tapi kita harus mencari penyelesaian, solusi. Bukan semata-mata hidup dalam keluhan. Payahlah sekarang ni, zaman sekarang, cabaran-cabaran. Ya, di mana-mana zaman ada cabaran. Namanya cabaran, namanya ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga, padahal Allah belum mengetahui siapakah dari kamu yang berjihad? Maksud dia, siapakah daripada kamu yang bersungguh-sungguh, yang berjuang, yang sanggup menghadapi cabaran? Wa ya'lamas sabirin, dan siapakah pula yang benar-benar sabar? Nampak sahabat-sahabat, kalau ditanya, kenapa kita kena menghadap cabaran dalam hidup? Kenapa kita kena berdepan dengan ujian dalam hidup? Cabaran akhir zaman lah, fitnah akhir zaman lah, cabaran keluarga, cabaran masyarakat, dan tidak kurang cabaran dalam diri kita sendiri. Benjamin Franklin, orang mana tu? Siapa dia Benjamin Franklin? Siapa kenal Benjamin Franklin? Angkat tangan, Ustaz bagi hadiah. Hadiah dia boleh balik awal. Benjamin Franklin dia kata apa? Dalam dunia ni dia cakap ada 3 perkara yang susah. Ada 3 perkara yang memerlukan kesungguhan. Benda tu keras, sangat keras. Kata Benjamin Franklin lah. Ya, ada 3 benda keras, payah nak dapat nilai dia tu. Yang pertama adalah apa yang pertama? Yang pertama adalah emas. Itu kata Benjamin Franklin. Ya, Ustaz kena cari ni, tak ingat pula yang ketiga, yang kedua. Yang pertama adalah emas. Susah tak nak dapatkan emas? Setakat pergi kedai tu senanglah, kan? Ini nak menghasilkan emas tu. Kalaulah tuan-puan kena hasilkan sendiri emas tersebut, pergi gali dekat lombong emas, semata-mata nak dapatkan cincin sebentuk, sanggup tak? Tak payah bercincin lah. Ustazah hari ni lupa pakai cincin. Ada cincin, dia cukup 10 jari cincin, lupa, satu pun tak pakai. Kalau nak suruh pergi lombong, memang tidaklah tuan-puan, susah, keras, kena cangkul, kena gali, semua nak kena pakai besi. Kerasnya untuk mendapatkan emas. Yang kedua kata Benjamin Franklin, kerasnya nak dapatkan berlian. Kalau disuruh tuan-puan muslimat suka sangat berlian, okey, pergi cari sendiri dalam laut. Ada tak yang nak pergi? Semata-mata nak dapat sebutir kecil sangat tu, sanggup tak? Tak. Kenapa? Keras. Gelombang-gelombang yang kita kena hadapi, nak kena menyelam, nak kena entah apa benda mutiara nak kena keluarkan. Masya Allah, bukan kerja kita. Yang tak keras ni apa dia? Minta duit dengan suami. Yang tu jangan minta dengan keras, kena minta dengan lembut. Dan yang ketiga kata Benjamin Franklin, apa dia yang keras? Memahami diri sendiri, menyedarkan diri sendiri, nak memberi keinsafan kepada diri sendiri. Bukan kerja senang, susah. Contoh yang kita bincang hari ini, nak fahamkan diri kita apa dia. Kenapa kita kena menempuh cabaran? Kenapa kita kena menempuh ujian? Kerana perjalanan kita adalah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga. Kena nampak syurga tuan-puan sekalian dalam hidup ni. Kena merasa puas, diberikan nasihat, motivasi syurga. Kena rasa cukup, okey? Kalau memang tawarannya syurga, okey? Susahlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Sabarlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Istiqamahlah sikit sebab syurga, okey? InsyaAllah. Datang pengaruh-pengaruh luar, ya, nak merobek akidah kita. Datang pengaruh luar nak menggoncang syariat kita sebagai seorang muslimah.
nak datangkan macam-macam fashion yang menyalahi syarak untuk kita pakai, tidak akan kita lakukan untuk menggalang-gantikan syurga yang kita idamkan. Betul? Ustazah ambil contoh sahabat-sahabat sekalian. Seorang wanita yang telah maknanya seorang wanita yang disebut oleh seorang sahabat Nabi ketika itu sebagai wanita ahli syurga. Kenapa dia berani kata wanita tu ahli syurga? Sebab dia dengar Nabi cakap pada wanita tu. Seorang sahabat bercakap kepada sahabat yang lain. Cuba bayangkan gambaran dia. Dia kata, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Dia cakap kat kawan dia, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita ahli syurga? Tunjuk tu, tunjuk terus. Sahabat dia kata, bala. Mestilah nak. Siapa? Cuba kita bayang ya tuan-puan. Kalaulah ada seorang entah wali mana, entah apa kan, siapa yang Allah bagi kat dia kasyaf ke apa, tiba-tiba dia kata, wahai muslimat raup dalam masjid Sultan Abu Bakar ni, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli syurga yang berada di sini. Masya Allah. Masa tu nak selfie dengan ustazah ke dengan ahli syurga tu? Tak ada apa lah ustazah dah. Ahli syurga. Tapi memang tak mungkin lah benda tu berlaku kat sini. Ini cuma gambaran. Jadi sahabat tadi bila ditanya, ala urika mra'atan min ahli jannah, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita daripada ahli syurga? Bala, pasti nak. Lalu sahabat tadi berkata, hadhil mar'atu sauda atatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk kat mana? Tu perempuan kulit hitam tu. Ada seorang wanita kulit hitam. Sahabat kata, itulah dia. Itulah dia wanita kulit hitam tu. Dia tu telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Faqalat, dan dia telah cakap pada Nabi SAW, inni asra', aku sakit ya Rasulullah. Sakit yang bagaimana? Sakit macam sawan. Ya? Wa inni atakashaf, dan bila aku sakit tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang sakit sawan kan, dah tak dapat nak kontrol sangat diri sendiri. Apa yang berlaku? Fa inni atakashaf, tersingkap sikit sebanyak aurat aku. Mungkin ternampak betis, mungkin ternampak lengan, ya. Fad'uli, fad'ullaha li, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah untuk aku. Masya Allah. Ngadu kat Nabi tentang sakit. Dan yang kedua, aurat aku tersingkaplah bila sakit ya Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat hari ni tuan-puan, tak sakit pun, bukannya sawan. Kan kata sawan marah pula. Tapi aurat didedahkan, betis dizahirkan, peha ditonjolkan. Berani nak kata sawan ke? Berani nak cakap? Sebab kita ingat ke hadis Nabi ni, yang ternampak ni sawan. Kita takkan berani nak kata ke dia sawan. Kita pun tak dianjurkan cakap macam tu. Ya, dakwah ni bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan sampai menyakitkan hati orang. Tapi ini kita sendiri tanya diri kita, kalau aku dedah aurat aku ni sawan ke? Cakap kat diri sendiri, jangan cakap kat orang, cakap kat diri sendiri. Sebab wanita kulit hitam ni tuan-puan sekalian, jumpa Nabi SAW, cakap tentang penyakit dia, dan beliau berkata, atakashaf, tersingkap aurat aku. Mari kita dengarkan jawapan daripada baginda Rasulullah SAW. Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah
wa in syi'ti da'autullaha ay yu'afiki. Dua pilihan Nabi SAW bagi. In syi'ti sabarti, kalau kamu mahu, kamu sabarlah dengan penyakit ini. Walakil jannah, dan kamu akan dapat syurga. Jamin syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Ustazah ambil apa yang Nabi sebut tu tuan-puan. Dia ada beberapa kan. Satu ayat Quran, satu yang hadis Nabi lah. Kita ni ada benda yang kita kena hafal untuk kekuatan diri kita. Mana ada orang tiap-tiap hari nak bagi nasihat kat kita? Kan, takkan hari-hari kita nak minta motivasi. Dia kena datang juga daripada dalaman diri sendiri. Sebab kata Benjamin Franklin tadi, punyalah susah nak datang daripada diri sendiri tu. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar ceramah-ceramah ustazah. Antara yang saya kata yang boleh jadi kekuatan bila kita sebut satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini ayat Quran ya. Cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nescaya engkau akan dapati aku insya-Allah daripada golongan orang yang sabar. Banyak macam-macam cabaran kita akan hadapi dalam hidup. Cabaran nak didik anak, cabaran nak pertahankan iman, cabaran nak jaga masyarakat, ya, cabaran nak nak menjunjung Al-Quran, mendaulatkan Al-Quran, cabaran dalaman, cabaran luaran, banyak sangat. Tapi kita nak kata apa? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lalui dengan sabar. Didik anak, lalui dengan sabar. Nak baiki orang-orang yang kita sayang, ada kelemahan mereka, lalui, hadapi dengan sabar. Kadang-kadang nak didik anak, nak kejut anak pagi-pagi pun tak sabar. Sakit hati, kenapa? Tiap-tiap hari kita, kenapa tak suami kita buat pula? Setuju tak? Ada tak sakit hati tu? Biar anak dia tak semayang. Bapak dia tak kisah. Anak dia tu anak siapa? Anak kita. Sakit hati, geram, marah. Ya? Dapat-dapat anak dah besar-besar. Tapi tuan-puan, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jadi orang yang sabar. Cakap kat diri apa dia, tak apalah, sampai mati mak akan kejut semua orang semayang. Sampai mati. Tuan-puan, menantu mak ayah ustazah, ialah orang tua-tua dah lah menantu. Bukan budak sekolah rendah. Kan? Menantu dia ustaz belaka. Sekejap ya, saya ingat menantu dia. Semua ustaz. Yang sulung Profesor Madya, bekas pelajar Kolej Islam Kelang. Yang kedua Akademi Islam Universiti Malaya, ustaz, guru besar. Yang ketiga Hafizul Quran, 30 juzuk. Hafiz Quran 30 juzuk. Yang ketiga. Yang keempat perempuan. Yang kelima suami ustazah, ustaz juga. Yang keenam ustaz juga, pensyarah USIM. Tapi nak bagi tahu, sentiasa diperingatkan solat subuh berjamaah di masjid. Tak kira Profesor Madya ke, Hafiz Quran ke, doktor ke, siapa ke, pagi esok subuh jamaah. Abah nak pilih di kalangan ni siapa akan jadi imam subuh. Abah nak pilih di kalangan ni siapa yang akan kuliah subuh selepas solat subuh. Kecup perut semua menantu. Kalau boleh nak tolak-tolak, ni lah. Tapi tak boleh, nanti abah akan pilih. Duduk depan, naik imam, pandang, kuliah subuh. Sampai tua tuan pun. Ustazah sampai tua, lupa nak beritahu umur ustazah berapa. Lebih kurang perempuan juga, dalam 35 atau 25. Ya Allah, umur dah 47. Balik bulan lepas kat rumah, sebab lambat keluar daripada bilik lepas subuh tu kan, lambat keluar. Jadi bila mak masuk dalam bilik tu, ustazah dengan anak dara 2 orang, mak terus bersyarah
Terus bersyarah. Orang kalau lepas subuh tapi tak cergas, tak segar, rezeki payah nak masuk, hidup lesu, Masya Allah, bingkas nak dara usah bangun, tak larat nak dengar ceramah wan dia. Sampai tua, sampai tua. Itu kita kena pegang, tuan-puan sekalian, dalam mendidik generasi sebagai cabaran yang besar yang kita hadapi. Jadi orang yang sabar. Buat. Baik, kembali kepada hadis tadi. Termasuk juga apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Cakap kat diri sendiri dalam banyak urusan kehidupan yang kadang-kadang sangat mencabar. Pandai-pandai cakap kat diri sendiri, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar, Allah bagi kamu syurga. Dan ini yang Nabi sebut kepada wanita kulit hitam tadi. Kamu sakit, kamu kena sawan. Kalau kamu nak, kamu sabarlah dengan penyakit ini dan kamu dijamin syurga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afik. Dan kalau kamu mahu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan kamu daripada penyakit kamu. Tetapi Nabi tidak sebut walakil jannah. Maknanya apa? Yang kita boleh faham, sabar tu jamin syurga. Tapi kalau sembuh, belum tahu. Kalau sehat, tergantung. Tapi orang yang sabar, tuan-puan sekalian, dalam hidup, insya-Allah. Sama macam ayat surah Ali Imran yang kita baca tadi, Allah nak tahu siapa yang sabar. Siapa yang sabar mempertahankan nikmat iman dan Islam dalam diri dia. Sabar. Kalau tak sabar, kita mudah terpengaruh, tuan-puan sekalian. Tak sabarlah, aku nak cepat kaya. Ya, ikut je lah semua trend yang ada. Orang bercakap tentang trending sekarang. Trend. Apa makna trend? Apa maksud trend? Mana guru bahasa Inggeris ni? Tolong bagi Ustaz maksud sebenar trend tu apa dia? Puan Rahmah, trend tu apa cakap Melayu? Apa ya trend cakap Melayu? Siapa boleh tolong Ustaz? Trend apa benda cakap Melayu dia? Perkara yang menjadi ikutan. Ya, bolehlah kan? Maknanya perkara yang menjadi ikutan semasa ya, ketika itu, yang jadi trending. Tapi kita jangan lupa ya tuan-puan, yang paling trending dalam hidup ini sepanjang zaman adalah Islam. Yang lain-lain semua ada graf naik turun, naik turun, naik turun. Semua luput di telan zaman. Yang tak luput di telan zaman adalah Islam. Siapa yang bersama dengan Islam, dia tidak pernah ketinggalan zaman. Betul. Tengok cara kita tutup aurat ni kan, yang biasa-biasa ni lah. Agak-agak ketinggalan zaman tak? Tak. Daripada zaman 80-an, 90-an, 2000, ni 2020, sesuai. Tak ada pun masa kita pakai orang kata ni mesti zaman batu ni. Ni makcik zaman batu ni, tak ada pula. Betul tak? Tengok ni daripada, ni saya rasa Puspanita kan, ke Perkep. Perkep kan, Masya Allah, sebab perasan ni polis ni. Ya, daripada Perkep. Tengok muslimat Perkep ni pakai tudung tu ha. Kalau tak silap sama macam nenek-nenek Ustaz dulu. Dengar sampai habis. Muka tu memang muka muda. Cara pakai tudung tu, kan nenek kita dulu pakai tudung macam tu, lepas macam tu je kan. Pakai hari ni, apakah kata kita orang zaman batu? Tak. Bersama dengan Islam, trend memang sentiasa ikut zaman. Tapi kalau tinggalkan Islam, sekejap je. Tengok zaman-zaman dulu kan, macam mana dia punya fashion dia. Kebaya, setara mana kebaya dia dulu. Tak boleh pakai kebaya tu kecuali dalam tu kena pakai korset. Ingat tak tahun 70-an?
Tahun 80-an, semua pinggang macam kerengga. Tak terfikir kita pinggang kita jadi kerengga sekarang. Ya, zaman dulu. Tapi ada lagi tak fashion macam tu? Tak ada dah. Siapa dia pakai korset macam kerengga? Buat nanya je. Habis dah. Kalau ikut perkembangan fashion, trending ketika itu lapuk sekarang. Orang lelaki pakai seluar kecil kat atas, besar kat pergelangan kaki bawah. Cuba hari ni pakai. Orang tak berkenan tengok. Dulu, ya Allah, ya, orang macam nak gila nak pakai seluar macam tu. Kenapa? Trending ketika itu, lapuk sekarang. Tapi tengok jubah putih, lapuk tak sekarang? Tak. Elok je. Ni muslimat-muslimat yang pakai jubah ni lapuk ke? Tak lapuk, elok je. Daripada 80-an, 70-an, 50-an, 60-an. Makna kata, kalau bersama dengan Islam, okey, tak lapuk pun. Tapi nak mempertahankan akidah Islam dalam diri kita, syariat Islam pada diri kita, pada keluarga kita, itulah cabaran yang besar hari ini. Dan bila sebut wanita salihah, dia tak fikir diri dia saja, anak dia, suami dia, adik-beradik dia. Betul tak tuan-puan sekalian? Kita akan fikir dapat-dapat mak-mak yang solehah ni kan, ya Allah, mikir anak je. Fikir anak supaya masuk syurga sama-sama. Fikir anak tak ada yang terbabas seorang, yang tersesat seorang, tergelincir seorang. Ustaz pernah ada sepasang suami isteri, kedua-duanya pensyarah. Hubungi ustazah berkali-kali, bertalu-talu, nak jumpa, ya, nak minta consultation. Bukan saja melalui perbualan telefon, tapi nak jumpa. Kenapa? Sebab anak juga orang yang berpangkat, berpelajaran, tetapi terlibat dalam ajaran sesat. Pedih tahu hati tuan-puan. Cuba bayang, wal-iyazubillah, anak kita lahirkan, sambut dengan nikmat Islam, azan, iqamah, hujung, maknanya umur dah 40 lebih dah anak tu dah ada pangkat tuan-puan. Kalau pelajaran tu maksud dah habis PhD dah. Terlibat ajaran sesat. Tak boleh bayang ya macam mana hati mak ayah tu, ya Allah. Kok benda lain tahan lagi kan ya. Ajaran sesat ni kait dengan akidah. Dia punya minta ustaz tolong ya Allah. Ya, ustazah apa minta bantuan satu pihak yang lain juga. Sebab bukan ustazah seorang yang boleh untuk uruskan ya. Anak tu lelaki, ajaran sesat, bukan ustazah yang nak uruskan, kena bersama dengan satu tim yang lain. Nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, ya, betapa besarnya kesabaran yang kita perlu ada menghadapi cabaran zaman yang telah saya sebut tadi. Apa dia? Untuk mempertahankan akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam pada diri kita, keluarga dan masyarakat. Nak pertahan. Wahai para muslimah sekalian, saya takut kita tak perasan bahawa nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita adalah nikmat yang sangat besar. Takut kita tak perasan. Nanti ingatkan Ustaz untuk kembali kepada hadis tadi ya. Tuan-puan, Ustazah nak ajak puan-puan untuk berfikir atau merenung sekejap pada kisah Abu Talib. Abu Talib, siapa Abu Talib? Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni tuan-puan sekalian, sayang tak kat Nabi? Sayang. Ada tak tolong Nabi? Tolong. Bahkan orang-orang kafir Quraisy takut juga nak ganggu-ganggu Nabi, nak kacau Nabi, nak buat teruk-teruk sangat pada Nabi. Sebab apa? Pak saudara dia Abu Talib akan angkat tangan macam ni, halang, jangan ni anak buah aku. Tapi cuba bayang tuan-puan, pada saat akhir kehidupan Abu Talib, di atas pelantar kematian, dekat nazak dah, sakratul maut dah tuan-puan,
Cuba bayangkan, di sebelah Abu Talib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bayang tuan-puan. Dan memang tak berlakulah pada kita. Kita nak mati, Nabi sebelah kita. Abu Talib dapat tak? Dapat. Abu Talib nak mati, Nabi sebelah. Nabi kata kepada Abu Talib, berimanlah kamu kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Lepas je Nabi SAW sebut macam tu, Abu Jahal pula kat sebelah. Jangan, kamu harus mati dalam agama nenek moyang kita. Nabi sebut pula, Abu Jahal sambut pula. Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Dua benda yang sangat berbeza. Dan hujungnya bagaimana tuan-puan? Abu Talib tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Islam. Nabi sedih. Nabi sampai masih lagi nak cuba mendoakan Abu Talib walaupun Abu Talib dah mati, sehingga turun ayat Quran menegur bahawa tidak boleh dah mendoakan orang yang dah sah mati dalam keadaan kufur dan musyrik. Tak ada doa lagi dah. Tak ada doa lagi dah untuk keampunan Allah kepada mereka. Serahkan urusan itu kepada Allah. Nabi pun tak doa. Dan turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Sebaliknya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Saya nak bagi tahu tuan-puan, setara Abu Talib tak dapat hidayah. Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba kita ni, Allah mudahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Terasa tak betapa, ya Allah, nikmatnya Islam untuk aku. Tak ada susah payah apa benda tuan-puan. Tahu-tahu jadi janin dalam rahim seorang ibu yang muslimah. Ayah yang muslim. Mak ni duk usap lah perut ni, baca doa tu, baca doa ni. Masya Allah, kita dalam perut mak kita dulu. Lahir-lahir lalu disambut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah tayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sambut terus. Perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan, iqamah. Apakah kita tidak terasa betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Yang kita nak kena jaga betul-betul di akhir zaman ni tuan-puan sekalian. Sebab apa? Tengok pesanan para Nabi dan Rasul kepada anak-anak mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kamu untuk agama yang mulia ini. Allah pilih anak-anak kita untuk Islam. Allah pilih kita semua untuk Islam. Itu ibarat yang kita nak faham. Ayat itu disambung. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai seorang Islam. Jaga. Makna yang menjadi cabaran kita adalah menjaga Islam, iman, akidah yang ada dalam hati kita dan hati orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita. Kena jaga. Kalau tak macam-macam tuan-puan sekalian, ya hari ni ya Allah, tak reti dah saya nak sebut macam mana. Ramai sangat dakwah yang cakap, yang sebut. Apa dia? Kena hati-hati dengan zaman sekarang. Betul, teknologi satu keperluan, gadget satu keperluan. Sekarang kita berada pada zaman digitalisasi. Benar, semua benda digital. Tu tak boleh bayang macam mana acik-acik wan-wan masuk restoran, nak order, tak ada orang nak ambil order. Selalu saya tolong bayangkan.
tolong bersimpati. Ya Allah ni, kalau mak aku datang ni nak beli makanan ni, apa ke cerita scan QR code. Kita yang bukanlah kata cerdik, tapi ialah adalah celiklah juga IT ni. Itu pun ya Allah 15 minit tak tahu apa nak ditokan. Kan takut salah tekan kan, kedai tu pula kita beli kan ya. Tak apa benda ya Allah. Ini zamannya digitalisasi, semua digital. Sudahnya acik-acik pun tak ada makan kedai tu Ustazah. Kat rumah lah goreng nasi. Setakat kat gerai-gerai tu boleh lagi. Besok gerai-gerai tu pun dah pakai digital juga, pakai scan QR code. Aduh, seksanya. Tapi itu zaman sekarang. Ustazah tidak menafikan keperluan semua ni tuan-puan, tapi cukuplah Ustazah nak beritahu, kajian-kajian sekarang ditemukan di peringkat antarabangsa ya tuan-puan, apa dia? Sudah mulai satu gelombang di mana orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, contoh dia artis-artis antarabangsa lah ya, dia ada pengaruh dia lah kan, pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, orang-orang influencer di peringkat antarabangsa mulai merasakan bahawa mereka ingin menjauhkan diri mereka daripada media sosial. Sebab apa? Kerana tak tahan digasak jiwa, fikiran dengan keserabutan dan kesibukan media sosial non-stop. Mana ada berhenti media sosial? Tak percaya buka pukul 3 pagi. Ada orang berhenti ke? Tak. Tak ada tidurnya media sosial. Tak ada rehatnya media sosial. Jadi adalah orang putih sana dah macam-macam, dah mula berbunyi dah apa dia. Dah lah, jomlah kita pergi buat rumah dalam hutan. Tu yang kalau kita tengok rumah mereka tu kan jauh kat puncak gunung sorang. Tak nak lagi dah dengan media-media sosial ni. Nak ambil masa 2 minggu lah, tutuplah handphone ni, tutuplah segala akaun media sosial sekejap. Sebab apa? Terasa ketenangan tu dicabut. Itu orang kafir. Kita apatah lagi tuan-puan sekalian. Terasa tak? Terasa ya Allah. Ya, kalau dapatlah sehari, cuba buat sehari tanpa tengok handphone. Tak payahlah tengok, biarlah sehari tak tengok. Tak payah tengok apa. Terasa tau, lega, tenang. Ini cabaran. Betapa banyak tuan-puan sekalian pengaruh-pengaruh yang memang menjadikan saluran-saluran ini, sebab orang tengah seronok, orang tengah suka, maka diambil kesempatan untuk apa? Untuk merobek akidah umat. Akidah umat, syariat, akhlak. Saya cabar puan-puan balik rumah ni, ya, buka je pintu rumah tu, terus menari melompat depan suami dengan anak-anak cucu, macam kat TikTok. Wan-wan buat nari yang sama tu. Kalau rasa tak cukup koram, panggil Kak Leha rumah sebelah, Kak Limah, jom kita bertiga. Macam ni, macam ni, macam ni. Ingat Ustaz tak pandai, Ustaz pandai juga. Ini bukan soal pandai tak pandai. Kita nak buat ke tak nak buat? Sedap Ustaz tengok Ustaz sama je dia punya apa, tangan dia. Buatlah. Buat. Ustaz tak suruh buat depan orang ramai. Buat dulu kat depan suami dengan anak cucu. Sanggup tak? Anak cucu kita tengok je. Lagi Wan, lagi Wan, lagi Wan. Okey Wan. Ya Allah. Malu. Tapi hari ni malu tu dah tak ada. Dah ramai orang tua-tua sama menari, sama melompat. Mana akhlak Islam? Mana syariat Islam? Apa yang kita nak sebenarnya? Tanya soalan tu je. Yang menari ni nak apa sebenarnya? Yang lompat-lompat, rinjai-rinjai, ikut orang, ikut-ikut. Habis main ikut je. Tanya soalan paling fundamental. Nak apa? Jawab, jujur. Nak duit? Nak pengaruh? Nak orang puji? Nak kepuasan nafsu? Nak apa? Pasti takkan ada yang jawab, saya nak memertabatkan Islam. Apa hal? Betul tak? Tak akan ada yang jawab macam tu. Saya nak menjaga keimanan. Takkan melompat. Takkan ada yang jawab macam tu. Tapi tanya dengan orang yang
yang Masya Allah ya, belajar, menuntut ilmu, nak jaga akidah yang sahih pada diri kita, yang sentiasa berlumba-lumba nak beramal soleh, yang semakin hari semakin nak memperindahkan akhlak pada diri kita. Akhlak ni buah kepada akidah yang ada ke hati kita. Tak boleh kita kata kalau akhlak kita buruk, lepas tu kita kata tak ada, dalam hati kita ni ada taman bunga. Tak ada. Sebab akhlak ni adalah buah kepada yang ada kat dalam. Jadi orang yang betul-betul merasai dan meyakini bahawa sekarang ni apa yang aku kena jaga? Yang aku kena jaga adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dan jaga akhlak Islam. Atau dengan bahasa lainnya tuan-puan sekalian, seorang wanita salihah memang menjadi cabarannya adalah menjaga aifatun nafsi. Apa maksud aifatun nafsi? Kehormatan diri. Tengok macam mana wanita tadi tuan-puan sekalian, orang kulit hitam tadi, wanita kulit hitam tadi. Apa yang dia cakap? Apa balasan jawab dia kepada Nabi SAW bila Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ay yu'afiki. Kalau kamu sabar, kalau kamu nak, kamu sabar, dan kamu dijamin syurga. Kalau kamu nak, aku boleh doakan kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Faqalat, wanita kulit hitam itu menjawab, asbir, aku pilih sabar. Masya Allah. Sebenarnya hadis ni tuan-puan sangat dekat dengan kita semua. Ya, kita semua banyak benda kita pilih sabar kan? Sabar je lah. Tapi tak boleh lah sabar je lah sambil-sambil tu cubit cucu. Sabar je lah, lepas tu kan mengamuk. Tak, ni sabar sungguh-sungguh. Sabar. Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Ustazah 2 minggu lepas kalau tak silap, program Ustazah di Kuantan dengan warga OKU. Orang buta semua. Kebanyakannya orang buta, cacat penglihatan. Masya Allah, subhanallah. Mereka tak payah ceramah macam Ustazah pun. Mereka duduk kat tepi-tepi tiang pun kita dapat pelajaran. Kita pandang orang buta ni terus dapat mesej. Apa dia? Sabarnya dia, redanya dia. Buta. Cuba tuan-puan berlakon kejap dengan ceramah sambil pejam. Tak payah berlakon, Ustazah memang dah berlaku. Ya, cuba. Tapi sambung lagi, jangan dengan ceramah je pejam. Nak balik sekarang cari kasut pun pejam juga. Tak aci lah dengan ceramah je pejam. Tidurlah tu. Lepas tu kan elok pula bangun. Lepas Ustaz kata, wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Terus celik. Cuba tuan-puan makan pejam mata, dengan ceramah pejam mata, jalan nak keluarkan pejam mata, orang tak nampak. Cuba buat. Ya Rab, tahannya dia, sabarnya dia, redanya dia. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, sabar sampai akhir hayat tuan-puan. Kita, cuba kalau sakit gigi, doa kita tu ialah, ya Allah hilangkan sakit ni, cabutlah gigi ni, cabutlah gigi ni, sakit ni. Tak ada dah doa lain. Kita tak tahan. Sabar orang buta tuan-puan sekalian sampai akhir hayat boleh jadi. Wanita ini berkata, asbir, aku sabar. Inni atakashaf, tapi aku ni tersingkap aurat ya Rasulullah. Fada'ullaha li an la atakashaf fada'alaha. Jadi aku sabar dengan penyakit ini cuma untuk yang tersingkap-singkap aurat tu ya Rasulullah. Kau tolonglah doa supaya walaupun aku sakit, auratku tetap terjaga. Masya Allah. Hebatnya wanita kulit hitam ni. Ya, jadi bukan soal sakit tu yang besar bagi dia, soal aurat.
kehormatan diri. Aku ni ya Rasulullah, ya dalam keadaan sihat, punyalah jaga aurat aku ni. Bahkan tengok macam mana Sayyidah Fatimah, tuan-puan sekalian, merisaukan kalau meninggal dunia nanti dikafan. Bila dikafan, Sayyidah Fatimah risau bentuk kafan tu kan, bila dikafan kan ikut bentuk tubuh kan. Bila dikafan tu menampakkan tubuh. Dah menjadi kerisauan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Masya Allah. Tak terfikir kat kita kan? Ada tak yang terfikir? Risau. Kenapa risau nenek? Nanti tu kain kapan tu ikut bentuk tubuh nenek nanti. Nampak pula spare-part nenek nanti. Tak ada siapa terfikir. Sayyidah Fatimah. Sebab itu sampaikan tuan-puan, menurut riwayatnya, ada sahabatnya yang tolong carikan satu serkup supaya cepat-cepat nanti dimasukkan dalam serkup tersebut, supaya tidak menampakkan bentuk tubuh Sayyidah Fatimah yang mulia selepas dikafankan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian orang-orang yang salihah, tokoh-tokoh wanita Sri Kandi Islam menjaga aifatun nafsi mereka. Jaga aifatun nafsi. Kita kena jaga diri kita dan anak-anak perempuan kita. Kadang-kadang ustazah pun ialah anak-anak perempuan ni kan, dia pun ialah mungkin Kang balik-balik pada perkataan trending juga kan. Dia trend juga. Agaknya dia nak ikut trend lah juga kot. Dia adalah gaya pakaian dia tu. Ustazah pujuk dah anak-anak tu, pujuk. Labuhkan lagi, labuhkan sikit, besarkan sikit, legakan sikit baju-baju kita tu. Pujuk-pujuk. Sebab main dengan anak remaja kan, pujuk, gosok-gosok. Nak ikut kita keluar berjalan, kita pandang sikit lagi, kita cakap sikit lagi, tutup sikit lagi. Pujuk tu anak-anak tu. Sebab di belakang ustazah tu kan ramai yang mengikut. Ada tahfiz. Nanti anak-anak baca tahfiz kata, anak Umi pakai macam tu. Itu ustazah nak fahamkan anak-anak. Tolong anak-anak faham, kita ada tanggungjawab dakwah sikit lagi. Bukan Umi tak bagi bergaya, tapi ada ramai yang akan mengikut kita. Pujuklah, pujuk. Ambil kira anak tu baru umur 15 tahun, baru umur 18 tahun kan. Ya, ambil kira semua tu. Dengar macam mana dia ketawa, terbahak-bahak ketawa. Tak kisah ada laki-laki ajnabi ataupun tidak. Ini aifatun nafsi. Ini adalah kehormatan diri kita. Tegur, nasihat. Nak dididik anak-anak dengan kelembutan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Itu satu perjuangan. Itu belum lagi tuan-puan cabaran kepada aliran pemikiran yang masuk dalam minda anak-anak kita. Pemikiran, ideologi. Ni lapa-lapa ni cerita berat-berat pening kan? Ya? Macam-macam. Ambil contoh sahabat-sahabat sekalian, aliran pemikiran yang kononnya membela hak-hak wanita sepenuhnya. Ini kena cermat, kena pandai, kena pertimbangkan betul-betul. Ya? Kita kena tahu asas agama terlebih dahulu, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, terlajak, terbabas. Asalnya nak jaga hak-hak wanita. Bagus tak? Bagus. Elok. Tapi kita jangan lupa ada aliran pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam based on, berdasarkan rujuk kepada aliran-aliran seumpama ini. Hujung dia, sudahnya tutup aurat pun dipertikaikan. Sudahnya Quran pun nak disuruh tafsir balik ikut cara kita. Ya, tak nak ikut cara ulama-ulama muktabar dulu. Sudahnya. Maknanya apa dia? Ini adalah cabaran kepada aliran pemikiran, cabaran pada akidah. Sudahnya akan sampai tahap mempertikaikan. Kenapa nak kena taat kat suami? Sudahnya.
Asalnya nak bela hak wanita, bagus. Dan kita kena ingat, Islam sangat membela hak wanita, sangat bela. Ya, Islam tak suruh wanita ni merengkok dalam kesusahan, dalam penderitaan, kecuali kita ada hak, kita boleh menuntut hak kita, mendapatkan pembelaan hak kita pada saluran-saluran yang dibenarkan. Jangan duduk diam. Kena cerdik, kena bijak. Tapi bukan sampai mengenepikan syariat Islam yang memerintahkan kepada seorang isteri untuk taat kepada suaminya. Semalam Ustazah bercakap tentang mahligai keluarga bahagia. Ceramah pula dengan suami, ingat senang. Ya, ceramah dengan suami ni bila dia catat apa yang kita cakap tu lagi Ustazah berdebar. Itu semua peluhu. Peluhu makan tuan. Ya, senang nanti suami kita kata apa? Cakap dalam ceramah itu lain, buatnya lain. Jadi memang bukan senang ceramah suami dengar. Suami kita kenal kita kan? Suami kita tahu kita cakap tak apa yang kita buat. Kita buat tak apa yang kita cakap. Itu satu cabaran. Cabaran untuk ustazah bila bersama-sama dengan suami dalam dakwah. Jadi semalam tuan-puan sekalian, ditanya oleh salah seorang muslimin tu, dia kata dia tak tahu sangat hadis tu apa taraf dia, tapi kalaulah atas dunia ni dibenarkan untuk seorang manusia sujud kepada seorang manusia, maka seorang isteri akan disuruh untuk sujud kepada suaminya. Tengok memang tak dibenarkan sujud pun. Sujud untuk ibadah tak dibenarkan kecuali hanya pada Allah. Tapi nak tunjukkan gambaran kedudukan seorang suami. Kedudukan seorang suami tuan-puan, sampaikan kalau adalah orang yang dibenarkan untuk sujud kepada orang lain, maka isterilah yang akan suruh sujud pada suami. Isteri-isteri dengar tu macam tu je dengar. Nampak dah tu muka-muka tu. Ada yang rasa kita akan taat pada suami. Ada yang rasa macam tingginya sampai nak suruh sujud pula. Sebenarnya tak ada masalah. Tuan-puan, ketaatan kita kepada suami kita, ini saya cakap ni sebagai seorang isteri 25 tahun dah kahwin. Taklah lama sangat. Banding mungkin ada yang dah 40 tahun. Tapi saya nak beritahu apa? Ketaatan kita kepada suami kita adalah kebahagiaan kita. Apa masalah kita? Setuju ke tak setuju ni? Siapa setuju angkat tangan? Okey, habis tu apa masalah? Apa masalah? Tak ada masalah. Lagi kita taat, lagi kita nak taat, lepas tu kita doakan pula suami kita, kita taat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita bahagia tuan-puan. Biarlah orang nak cakap apa pun. Sungguh dijaga makan minum dia, diberikan keselesaan kepada dia, diberikan kelapangan kepada hati dia. Kita letak niat, suami aku bila dengan aku hati dia tenang. Ya, aku nak dia tenang dengan aku sebagai isterinya. Apakah kita rasa kita rugi? Tak rugi. Siapa yang bahagia? Kita tuan-puan. Percayalah cakap ustazah, bahagia. Tak bahagia ustazah, dia buat perangan tak apa-apa, bukan dihargai saya pun, pedulilah dia. Boleh cakap, boleh nasihat, boleh tegur, boleh doa. Tapi kita tidak berharap kepada Tuhan punya tubuh tu. Kita tak berharap. Siapa yang mentaati suami dia, siapa yang buat segala khidmat kepada suami dia, semata-mata terhenti, semata-mata hanya nakkan sesuatu daripada suami dia, dia memang akan terjebak dalam kekecewaan yang amat-amat menyakitkan dan melukakan. Sangat sakit dan luka. Sebab apa? Kita sama-sama manusia,
kita pun tak pandai nak hargai suami kita setinggi mana yang dia nak, sama juga dia pun tak boleh nak hargai kita setinggi mana yang kita nak. Sama-sama manusia yang lemah. Yang kita buat ni tuan-puan sekalian, nilai dia tidak boleh dibalas oleh orang. Setuju? Lalu dibalas oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kacau air. Ya? Ustazah kalau kat rumah tuan-puan sekalian, suami ustazah ni dia minat, dia tak nak makan banyak sekarang, tapi dia nak makan sedap. Jadi kalau kopi tu kena buat pada cita rasa dia yang paling sedap, sampai dia boleh kata semua kat yang lain-lain kedai tak sedap, tak kira lah kedai antarabangsa ke apa, so kena buat kopi tahap tu. Main nak ajar. Ustazah buat kopi, kena masakkan kopi tu, kena jerang atas api, kena tambah dengan bunga cengkeh. Ini macam buat kopi masala, teh masala. Kita kena masak. Bukan pakai kopi yang tu ya, uncang-uncang 3 in 1 tak. 3 in 1 tu nanti kencing manis suami kita. Gula dia banyak. Ya? Buat Nescafe ataupun buat kopi, lambat minum. Dah tahu kopi Nescafe tu dah hilang, dah kurang sedap dia. Kenapa? Dia dah sejuk. Minuman-minuman macam tu kalau dia sejuk betul tak apa, letak air sedap. Tapi kalau sejuk yang kurang panas, dia tak sedap. Yang sedapnya kalau panas, ambil balik, jerang balik atas api supaya panas. Kenapa? Nak bagi kualiti sedap. Bahagia tak buat semua tu? Bahagia. Kenapa? Sebab Allah pandang. Sebab Allah pandang. Tak apa, suami tak cakap apa ke apa, itu cerita lain. Tapi Allah pandang, ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Yang terbaik. Terlalu bahagia tuan-puan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cabaran? Ada. Dalam hati kita, nafsu kita, tapi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cuba buat sesuatu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aromaterapi tuan-puan sekalian, aromaterapi. Kok ada yang tukang-tukang jual ni, nanti kan kat luar pergi jual. Dah tak nak sebutlah nama-nama dia, macam-macam je nama. Ustazah beli. Ada satu beg kecil khas untuk aromaterapi, macam-macam bau ada. Apa kerja ustazah? Kerja ustazah ialah tak kisahlah, nampak suami penat, kita penat, ambil aromaterapi tu, buatlah. Campurkan ni, buat macam ni, suruh cium aromaterapi tu, bagi-bagi sampai kita rasa melegakan kita, melegakan dia sama juga. So kita rasa okey, alhamdulillah ya Allah, dari segi ni aku dah cuba buat yang terbaik dah, supaya dia dapat tidur yang lebih elok, yang lebih lena, rasa lapang, rasa tenang, cepat rasa terubat daripada kepenatan. Kita cuba atas nama apa? Sebab Allah beri kita kebahagiaan bila kita buat yang terbaik kepada suami kita. Tiba-tiba ada aliran lain yang nak mengajar kita, kononnya nak menuntut hak wanita, menidakkan pula. Tak payahlah buat macam tu ke apa kan ya. Jadi pada ustazah, benda tu kena dipertimbangkan baik-baik. Kita kena belajar asas syariat Islam dengan betul-betul sebagai menepis. Jangan nanti ada aliran pemikiran yang masuk ke dalam kepala otak kita ni yang sebenarnya bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslimah yang dikasihi sekalian, ya, tajuk kita ni memang terlalu besar. Ini patut seminar 4 hari. Tapi dah jadi ceramah 1.5 jam. Muslimat pun saya kesian tengok. Ini rasa payah nak bangun nanti ni. Itu mau kan tu ada pasukan kena tolong angkat ya. Ramai yang saya rasa dah memang lekat dah ni. Saya faham sangat. Ustaz pun tak boleh duduk macam ni lama-lama. Kebas. Kalau ada yang patut berlunjuk, Ustaz izinlah untuk picit-picit ya. Orang sebelah tolong-tolonglah sikit. Orang sebelah tu dah ramai yang picit-picit. Ya Allah, ya Allah.
Dia tak boleh bangun ni, saya rasa. Boleh sikit lagi dia kena merangkak dulu ke depan, ke belakang. Itu saya bagi tunjuk ajar cara dia. Ambil side elok-elok sikit, alignment, balancing betul kan, baru boleh tegak. Ya. Sahabat-sahabat, para muslimah yang dikasihi sekalian, Ustazah nak petik sikit ya. Akhir zaman ni, ini disebut dalam hadis Nabi ya, ada 3 perkara yang susah nak dapat akhir zaman. Pertama, duit yang halal. Duit dan harta yang halal. Susah tau. Sebab tu scammer ramai. Ramai scammer sebab apa? Memang tak halal rezeki dia tu. Habis semua. Dulu tuan-puan, rupa-rupanya, okey ni dengar baik-baik ya orang Raup. Kajian psikologi mendapati orang bila sampai usia 65 tahun ke atas, lebih kurang macam tu lah ya, dia punya fikiran logik dia, rasional dia turun. Dia lebih kepada empati, perasaan. Jadi golongan itu jadi sasaran scammer. Ya, jadi sasaran scammer. Ustazah mula-mula tak kisah sangat tentang kajian-kajian tu kan. Tapi lepas tengok arwah abah, masa tu umur dah 70 lebih, arwah abah puas dah kami cakap masa tu kan, bah berhentilah bah beli barang kat orang tu. Ada satu pihak, dia sentiasa hantar by post dekat ayah ustazah, suruh beli katalog, beli mana-mana barang, nanti dapat peluang menang duit 1 juta. Lepas tu bila Ustazah balik kampung, abah cakap, Kak Cik, beli cadar tu. Kak Ustazah pula kena beli kat abah. Kenapa bah? Abah kata beli cadar tu. Tu cadar bagus tu Kak Cik beli. Berapa bah harga dia? 220. Terkejut Ustazah. Bah cadar tu kat kedai RM45 je. Abah beli sampai 200, sampai 100 lebih. Cadar tu kat kedai RM40 je bah. Alah, yang ni lain, kualiti dia baik. Ustaz kesian kan nak beli kan. Lepas tu mak pun sampai mak dah nak marah dah. Mak kata mak nak pergi pejabat pos ni, nak cakap dengan orang pejabat pos tu, jangan kau hantar-hantar lagi surat-surat kat Atuk, kat Haji Musa ni. Apa benda yang dihantar ni? Beribu tuan-puan, duit habis beli barang-barang tu. Sebab ayah ustazah ada niat apa dia? InsyaAllah rezeki Allah tu luas. Rezeki boleh datang tanpa jalan disangka-sangka. Manalah tahu abah dapat 1 juta, abah nak tolong tahfiz tu, masjid dia tu belum siap. Dia bukan nak duit, dia nak tolong tahfiz. Dia nak tolong siapkan tahfiz. Tapi tengok cara berfikir 65 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, dia dah dari sudut memikirkan bahawa dia mungkin dimanipulasi oleh orang lain tu dah turun. Jadi tu scammer ramai tu tuan-puan. Syarikat tu, saya tak nak sebut nama syarikat dah ya. Syarikat tu berdaftar, tapi orientasi yang dia buat itu salah dari segi agama. Salah. Nama ayah ustazah kali datang kat surat tu 3 lagi nama. Nama ayah ustazah yang ketiga untuk pilihan 1 juta. Minggu depan akan ada pilihan 1 juta. Nama Haji Musa tempat ketiga di dunia ini. Mau tak nak ayah ustazah? Sikit ni Kak Cik dah nombor 3 dah abah. Nanti masjid tu akan siap, kita bagi 1 juta. Ya Allah, cukuplah abah. Tak ada orang nak bagi kita 1 juta abah. Tak ada orang nak. Kalau dia nak bagi, dia ambil duit dia. Orang sekarang lagi lah nak. Ustazah ada kan, orang adalah, tak nak sebut bangsa mana, datang kat depan rumah ni. Boleh suami ustazah melayan dia. Dia cakap, tuan, ni kita ni nak bagi tuan duit ni 20,000, 25,000. Tuan apa ni lorek je dekat sini, kita nak bagi 25,000. Ustazah kat dapur tu, aduh lah, saya kata. Ustazah pun cakap, bang, ambil kaedah ni je. Tak ada orang nak bagi kita duit. Baik dia ambil duit tu, bagi anak dia, bagi pakcik dia, sepupu dia, pak long lagi ramai.
Apa nak bagi kitanya sampai panas-panas datang rumah kita, nak bagi kita 20,000? Fikir logik macam tu je. Yang abang pergi layan, pergi lorek tu, dapat apa benda? Tapi suami saya belum lagi 65, ya. Tapi mungkin dia tak, masa tu sajalah kot nak melayan orang tu. Nak bagi tahu tuan-puan, bersepah penipu kat luar tu. Kenapa? Akhir zaman. Harta yang halal, duit yang halal susah nak dapat. Yang senangnya apa dia? Yang haram. Kita akan nampak ramai orang kaya. Akhir zaman ni ramai orang jadi kaya segera, tanpa fikir dah soal halal haram. Yang kedua, apa yang payah nak dapat akhir zaman? Mendapat teman yang setia, teman yang soleh, teman yang baik, teman bawa rebah ramai, teman menumpang senang ramai, tapi teman yang jujur, nak tengok kita jadi ahli syurga, yang betul-betul ikhlas, nak tengok kita jadi orang baik, itu sangat sukar didapati pada akhir zaman. Kalau ada, jaga. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surah Al-Kahfi. Jumpa golongan yang betul-betul mengharapkan Allah, sabar dengan mereka, tetap dengan mereka. Sebab nak jumpa payah. Yang ketiga, payah nak dapat akhir zaman sunnah yang diamalkan. Payah. Orang dah tak ambil kira dah sunnah yang diamalkan. Yang nak buat apa dia? Yang dibuat oleh ramai, majoriti. Itu kita nak buat. Bukan sunnah yang diamalkan. Hari ini kita berdepan dengan golongan yang tak nak, ada segelintir yang tak nak belajar dah, tak nak sambung pelajaran tinggi. Kenapa? Susah dapat duit, banyak kena keluar duit, ya. Sedangkan kalau buat konten YouTube, tak kisahlah konten tu konten betul ke konten tak betul, boleh dapat duit. Siapa buat konten yang betul silakan, tapi siapa buat yang tak betul, yang salah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang berusaha kepada harta, kepada dunia, tapi orang tak berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, renung-renungkanlah apa yang kita bincangkan, ya, sepanjang kurang lebih 1 jam lebih, ya tuan-puan sekalian, menggambarkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kita semua. Bahkan di sana Nabi SAW juga pernah menyebut, maksudnya umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat yang terdahulu. Pertama, terlalu banyak bersukaria. Nak yang suka-suka je, yang seronok-seronok je, nak fun-fun. Padahal kalau kita tengok dalam Quran pun ada sebut, maka hendaklah kamu menangis banyak, ketawa sedikit. Nabi pun ada sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak menangis, kurang ketawa. Ada kan lagu dulu nasyid, ya, nasyid, tak ingat dah Ustaz, Rabbani ke Nada Murni ke kan, menangis, suruh menangis. Ingat tak lagu suruh menangis? Ada lagu suruh menangis. Menangislah selalu, nasib kita belum tahu. Ujung dia tak ingat, sampai situ je. Yang ingat suruh menangis. Menangis sebab nasib kita tak tahu. Tak tahu ke mana. Menangis, nangis malam-malam. Air mata kita yang menangis pada waktu malam, air mata kita yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, itu boleh tolong padam api neraka. Boleh jadi kerehatan kepada kita, boleh bantu kita air mata tu, ya. Yang kedua, terlalu bermewah-mewah. Ingat ya anak-anak semua, tuan-puan semua, kita minta Allah jauhkan kita daripada penyakit-penyakit ini. Betul kita kata duit saya, suka hati saya nak beli apa?
duit saya, tak kira lah saya nak buat macam mana. Tapi ingat, pembaziran bukan ajaran Islam. Ingat, bermewah-mewah sangat bukan ajaran Islam. Silap-silap, terlalu bermewah-mewah, terlalu mengikut nafsu, bawa kepada hubbud dunia, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, benci kematian. Sebab terlalu mewah. Sedangkan di sana ada ulama berkata, bila datang seorang mengadu kepada dia, hati saya keras, hati saya ni rasa macam apa? Macam tak tenang. Lalu ulama tu kata, tengok 3 perkara. Kalau rasa hati kamu keras, kalau rasa hati kamu tak tenang, tengok 3 perkara. Pertama apa dia? Di mana hubungan kamu dengan mak ayah kamu? Hubungan hati. 1. Yang kedua, di mana orang miskin dan anak yatim dalam hidup kamu? Tengok. Kalau sentiasa bermewah-mewah, bersenang lenang, tapi tak pernah kisah hidup orang miskin, anak yatim, orang-orang susah, hati kita keras. Yang ketiga, sambungan pada ulama tu kata, yang ketiga, pada waktu malam, mengakulah dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bacalah kalamullah ataupun zikrullah. 3 perkara ni jadi satu panduan kepada siapa-siapa yang rasa hati dia keras dan tidak tenang. Baik, kembali kepada apa yang Nabi sebut, umatku ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Pertama, terlalu banyak bersukaria. Kedua, terlalu bermewah-mewah. Ketiga, mengumpul harta tidak habis-habis. Tak tahu banyak mana nak kumpul. Main dengan ratus ribu, juta, bilion, trilion. Ya Allah. Yang keempat, saling menipu dalam merebut harta dunia. Yang kelima, saling mencaci maki. Semua ni ada kan? Dah nampak dah sekarang. Yang keenam, dengki mendengki hingga menzalimi. Dengki sampai buat zalim. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, antara solusinya adalah berikanlah sepenuh kesetiaan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setialah dengan yang satu. Setialah dengan yang Maha Esa. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah dengan apa pun. Baik pada niat kita, pada harapan kita, pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setialah dengan Allah. Sentiasa cari apa yang Allah suruh ya, apa yang Allah suka ya kita nak buat. Oh yang ni Allah tak bagi, yang ni Allah tak suka, kita tinggal. Yang kita nak cari adalah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak dapatkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta kepada kita. Kalau ini fokus perhatian kita, insya-Allah kita terus jalan. Kiri kanan kita macam-macam cabaran, insya-Allah Allah akan tolong dan bantu. Yang kedua, ikat diri kita dengan kesungguhan mencari ilmu. Ilmu ni wajib, mesti. Tak kata dah tua, dah berilmu, tak payah cari. Sentiasa perlu kepada ilmu. Sentiasa perlu kepada nasihat. Sentiasa perlu kepada peringatan, tazkirah. Ilmu ini cahaya tuan-puan sekalian yang akan membantu menerangi kita biiznillah untuk melalui cabaran-cabaran kehidupan. Yang ketiga, ikat diri kita dengan orang-orang saleh. Persekitaran yang saleh, majlis yang saleh, kawan-kawan yang saleh, dan jadikan rumah kita bi'ah salihah. Rumah kita tu jadikan tempat sumbu kepada yang soleh-soleh. Jangan jadikan rumah kita macam baitul kharab, macam telaga buruk. Masa bila rumah kita jadi telaga buruk? Ketika mana rumah kita sudah tidak ada seri zikrullah. Tak ada dah. Anak semua duduk dalam bilik. Buat apa? Entah. Abah pun dalam bilik. Mak bilik lain pula. Ataupun mak kat ruang tamu. Mak tengok apa? Netflix. Abah tak tahu flick apa. Yang ni, oh Masya Allah, Masya Allah. Kalau tengok yang elok tak apa ya, yang elok tak apa.
Maksudnya tak ada dah seri zikrullah dalam rumah tu. Rumah ni Telaga Buruk. Telaga Buruk ni tempat apa tuan-puan? Orang buang bangkai, orang buang sampah, hanyir, lumpur, cemar, busuk. Orang pun tak nak letak kerusi sebelah Telaga Buruk, tak ingin. Jom kita buat majlis kenduri kat mana? Kat tepi Telaga Buruk, tak nak Tapi rumah boleh jadi Telaga Buruk tuan-puan. Kenapa? Tidak ada zikrullah, tidak ada bacaan Quran, tak bawa anggota dalam rumah untuk ingat pada Allah. Maka rumah kita akan masuk setan, ya, masuk segala pengaruh tak baik. Maka habis ranap tuan-puan diri kita dan keluarga kita, wal iazubillah. Maka jadikan rumah kita itu tempat bi'ah salihah, tempat persekitaran yang salih. Biar kawan-kawan, adik-beradik datang rumah kita belajar sesuatu. Ustaz, ada seorang sahabat, profesor. Rumah dia, ruang tamu penuh dengan buku. Buku tu, kita masuk, kita tahu, dia suruh kita baca. Kan ada rumah, bukunya tak suruh baca, letak dalam cermin, almari cermin, berkunci. Tak suruh baca tu. Ini tak, siap tulis nama buku yang kita baca. Siapa tetamu duduk baca, tulis. Nak pinjam, tulis. Nak pulang bila, tulis. Maknanya dia suruh kita baca kan. Duduk menunggu kat meja ni, ada majalah ni. Tujuh meja ni semua majalah-majalah ilmu yang memberi kita ilmu. Buku ni, Masya Allah, susun atur ruang tamu dia adalah susun atur memang buku. Dan kita pun tahu suami isteri tu memang profesor yang memang Masya Allah pencinta ilmu tuan-puan. Ustazah teruja melihat cara dia menyusun ruang tamu dia dengan ilmu. Ada orang masuk rumah kawan dia, dia tengok rumah kawan dia tu macam ada aura mihrab ibadah. Ya, lapang hati masuk, tenang, ada bunyi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, silakan buatlah bi'ah salihah dalam rumah tangga kita sendiri. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah kalau ikutkan memanglah nak lama lagi dengan tuan-puan, ya, di mana tempat kasih bertaut dalam perahu, ya, warga raup I love you kan, ya, anak lama lagi kan. Tapi apakan daya, lutut puan-puan dah sakit. Bukan salah ustazah ni. Puan-puan dah tak terdaya dah nak bersela ni kan, ya. Jadi ustazah kira sekadar ini sahaja kuliah duha perdana kita pada pagi ini. Yang lebih besar lagi adalah ustazah memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita yang berhimpun pada hari ini diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, nikmat yang bercucuran, dilapangkan hati, diangkat segala penyakit, dimudahkan seluruh urusan, dimurahkan rezeki yang mencurah-curah, dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dikurniakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada semua sahabat-sahabat, ya, sebelum ustazah mengundur diri, ustazah berbesar hati sangat kalau tuan-puan boleh menjenguk, ya, di luar sana ada booth daripada Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Sekarang fasa pembangunan kedua dan ketiga. Jadi kami tu perlukan doa, perlukan sokongan, perlukan macam-macam lah. So di pihak kami juga macam-macam usaha, ya, untuk berikan manfaat kepada masyarakat. Termasuklah ada Al-Quran, namanya Al-Quran Follow the Line, untuk tuan-puan tulis Al-Quran. Andai kata Ustaz bagi kertas kosong pada puan-puan, suruh tulis suratul Fatihah. Agak-agak boleh tak? Tulis suratul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak salah tulis. Jangan tulis ALHAM. Tak nak. Boleh jadi susah bagi sebahagian orang, walaupun dah baca 17 kali sehari. Jadi kita mudahkan dengan versi Al-Quran Follow the Line. Tuan-puan, baik orang tua, baik orang muda, baik anak kecil, boleh tulis, supaya setiap keluarga ada satu Quran 30 juzuk Follow the Line. Kita sama-sama menulis, lepas tulis kita baca. InsyaAllah mudah-mudahan di sisi Allah ada pahala dan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buku ustazah bertajuk Rumah Tangga Syurgawi, Qalbun Salim dan Ma'rifatullah juga boleh dimanfaatkan insya-Allah. Boleh dapatkan hadiah tersebut di luar sana. Ustazah hadiah pada semua yang hadir. Cuma bayarlah sikit modal dia kepada pihak tahfiz Madinatul Huffaz. Sekian daripada ustazah. Masya-Allah dek. Lopong dia tengok. Masya-Allah Sekian, terima kasih kepada semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.